Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Boleh dengar suara saya tak? Jelas tak? Tak tak berapa jelas tak? Sekali lagi, yang ni okey? Kurang. Mic jauh kot. Sekarang? Okey. Cuba saya cakap. Saya cakap. Okey, yang ni okey? Okey. Okey. Kena cari tempat yang tinggi sikit benda ni. Okey, kena letak buku. Alhamdulillah. Syukur dan puji kepada Allah SWT kerana limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama pada malam ini. Kita nak menyambung kembali kuliah kita yang sebelumnya. Untuk perhatian semua rakan-rakan yang meminati nak belajar ilmu faraidnya, kelas ni bukanlah kelas yang seperti saya mengajar di surau dan masjid. Ya, tak. Dia lebih kepada pengiraan, ya, pengiraan 3 komponen, iaitu nasab, fatwa dan juga matematik. Jadi selama tempoh ni mungkin kena banyak bersabarlah berbanding kalau dekat masjid dengan surau tu dia lebih pada kita penerangan ataupun kesedaran kita untuk mengurus satu pusaka. Tapi untuk kelas ini dia diwujudkan untuk boleh memberi fatwa kepada orang lain. Ya? Jadi kepada semua bolehlah tanya apa saja ya untuk kuliah kita pada waktu inilah ya. Dalam tempoh ni yang berkaitan dengan silibus kita je. Ya. Kalau yang di luar tu mungkin selepas daripada inilah kita boleh bincang. Okey. Jadi pada malam ini kita masuk kepada pada minggu lepas kita masuk kepada carta waris kan. Setiap minggu kita ada carta waris sebenarnya. Carta waris iaitu kita ada lebih kurang dalam 23 golongan yang boleh terima pusaka. Ya, 23 golongan yang boleh terima pusaka dan semuanya sekali sudah pun kita bincangkan ya, semuanya kita telah bincangkan dan kita akan ulang sentiasa perkara itu kerana ia adalah sebahagian daripada asas kepada nak memberi hukum ya, begitu. Jadi pada hari ini kita sambungan daripada minggu lalu, kita akan pergi kepada golongan yang boleh terima pusaka, iaitu ada 5 golongan ya. Okey, ada 5 golongan yang boleh terima pusaka. Yang wajib iaitu kita panggil sebagai waris utama ya, yang waris utama. Boleh nampak tak ni? Saya punya ni, boleh nampak? Boleh, Okey. boleh. Selepas dia habis semua apa nama tu nasab yang boleh terima pusaka. Cuma yang ini kita bincang 5 je dahulu. Okay? Ada banyak lagi kita saya tak nak benda tu jadi satu bebanan kita, alah benda yang sama je kita belajar kan. Tak nak macam tu lah. Jadi sekarang ni kita pergi kepada si mati ya. Ini kita panggil sebagai waris utama. Ya. Si mati. Semua yang berkaitan dengan harta berkaitan dengan si mati itu semesti rujuk kepada dia. Ya. Kalau kita kata siapa yang meninggal dunia, si mati ada siapa?
Katakan, semati ada ibu. Ini yang waris utama dahulu, ya. Ibu, kemudian kita ada bapa. Kemudian dia ada pasangan dia, suami ataupun isteri. Kemudian dia ada anak lelaki dan juga anak perempuan. 5 golongan ini, ya, 5 golongan ini kalau dia ada, semua boleh dapat, ya. Cumanya kadang-kadang kita tak tahu dia dapat berapa kan. Jadi kita bukan lagi nak mengira, cumanya kita nak mengingat berapakah bahagian yang dia boleh terima pusaka. Kita lihat bahagian atas dahulu, iaitu ibu ni, ya, ibu ni akan mendapat 1/3, ya, dengan syarat tiada keturunan ke bawah, ya. Dengan syarat tiada keturunan ke bawah, dia akan dapat 1/3 macam tu, ya. Dengan syarat yang lain, ya, adik-beradik tidak melebihi seorang. Adik-beradik itu maksudnya saudara dia. Cumanya kita tak bincanglah lagi buat masa ni. Okey, dia ada saudara dia, saudara seibu sebapa, ya, lelaki ataupun perempuan. Kalau ada SB ataupun SI, katakan dekat SI ni ada satu, SB ni ada satu, dia dah tak jadi dah 1/3. Dia akan jadi 1/6. Okey? Maknanya sekarang ni bahagian dia, pertama sekali ibu dapat 1/3 dengan syarat tiada keturunan ke bawah. Kemudian adik bilangan saudara tidak melebihi seorang. Tak kiralah mana-mana satu ni. Saudara seibu, saudara sebapa atau saudara seibu sebapa, mana-mana satu, kalau ada seorang saja, ibu boleh dapat 1/3. Kalau misal kata dia berbilang, dia akan dapat 1/6. Ya, bilangan kedua dia adalah 1/6. Macam mana ibu boleh dapat 1/6? Syarat dia mesti dipenuhi. Pertama sekali, mesti ada keturunan ke bawah, iaitu anak lelaki dan juga anak perempuan. Kemudian, apa lagi? Dia opposite macam tadi lah. Tadi dia nak saudara si mati seorang je. Tapi kalau misal kata dia lebih daripada seorang, dia akan dapat 1/6. Okey? Mana-mana dekat sini. Dan bahagian yang seterusnya adalah 1/3 baki. 1/3 baki, waktu bila dia dapat 1/3 baki? Apabila si mati meninggalkan bapa dan juga suami ataupun isteri. Ya? 1/3 baki hanya apabila keadaan dia, siapa yang ada? Si mati meninggalkan ibu, bapa, suami atau isteri. Itu je keadaan dia. Okey, jelas tak semua? Okey. Kemudian, selesai dah kat situ, kita akan masuk kepada bapa punya bahagian pula. Okey. Bahagian bapa, iaitu dia ada 3 bahagian. Ya. Apakah bahagian bapa? Yang mula-mula sekali, kita ada orang tanya dengan saya, kenapa mesti mulakan dengan benda ni? Kenapa tak mulakan dengan apa yang kenapa tak dimulakan dengan yang ini? Apa yang ini tu? Yang ini tu iaitu yang pertama sekali adalah asobah. Asobah ni apa? Asobah ni adalah baki. Waktu bila bapa ni boleh dapat asobah? Apabila tiada keturunan ke bawah. Ya? Apabila tiada keturunan ke bawah, bapa akan dapat asobah. Ini mintalah tulislah ya. Jadi dia akan dapat asobah dengan syarat. Syarat tu kena tulis. Syarat tu adalah tiada keturunan ke bawah. Bahagian yang kedua iaitu dapat 1/6. Ya. 1/6 syarat dia apa? Syarat dia mestilah iaitu ada anak ataupun golongan lelaki. Ya. Dia tak kata tak ada anak perempuan. Kalau dengan anak perempuan boleh tak? Boleh juga. Dia akan dapat 1/6. Kalau dia anak lelaki je, dia dapat apa? Dia dapat 1/6 juga. Dapat tak ada? Cik Muhammad Azhar, okey? Boleh? Okey. Okay. Kalau tak Cuk. tahu, kalau tak tahu pancung je saya. InsyaAllah kita akan terangkan. InsyaAllah. Yang bapa tadi Ustaz, Ya. asabah 1/6.
Ya. Asobah ni adalah baki. Dia tak kata berapa. Oh. Dia tak kata berapa. Asobah ni, mana-mana yang baru tahu, asobah ni adalah baki. Baki ni tak semestinya 1/6. Dia mesti, kadang-kadang dia akan jadi 1/3. Bergantunglah keadaan berapa baki yang ditinggalkan oleh waris fardu. Contohnya kalau kat sini ibu kan. Ibu ni dia dapat 1/3. Golongan lain tak ada katakan. Dia dapat 1/3. Bapa dapat berapa? Oh, 2/3 lah. Ya, baki dia tu 2/3. Macam tu yang dimaksudkan asobah tu. Okey. Okey. Kemudian 1/6 tadi ada anak lelaki ataupun keturunan lelaki ke bawah. Sebab lelaki ke bawah ni kita tak bincang lagi. Dia adalah golongan waris ganti. Waris ganti siapa? Kepada anak lelaki. Kejap lagi kita masuk. Okey. So sekarang 1/6 ni tadi dia akan syarat dia ada anak lelaki. Dia tak kata anak lelaki saja. Tak. Dia tak sebut macam tu. Dia sebut anak lelaki. Kalau dia bersama dengan anak perempuan, dapat tak? Dapat. Kalau dengan cucu lelaki boleh dapat tak? Boleh dapat juga. Syarat dia ada golongan lelaki ke bawah. Ya. Anak lelaki, cucu lelaki, cicit lelaki. Okey. Kemudian kalau bertemu kedua-duanya masih juga dapat 1/6. Kemudian dia akan dapat lagi bahagian yang terakhir dia iaitu 1/6 campur dengan asobah. 1/6 campur asobah ni macam mana dia boleh dapat? Apabila anak perempuan sahaja yang ditinggalkan. Bukan anak perempuan, golongan wanita sahaja, golongan perempuan sahaja. Okey? Contoh macam ni, anak perempuan sahaja. Anak lelaki tak boleh ada. Syarat dia begitu. Anak lelaki tak nak ada, cucu lelaki tak nak ada, cicit lelaki pun tak nak ada. Dia nak anak lelaki ataupun cucu lelaki ataupun cicit maaf. Pada waktu tu mesti ada anak perempuan, cucu perempuan ataupun cicit perempuan ataupun mana-mana yang ada pada waktu tu. Golongan perempuan aja. Jadi apabila ada, maknanya dia akan menerima 1/6 campur asobah. Ya, jelas 1/6 campur asobah. Nanti kita akan masuk dalam bahagian pengiraan. Kita ambil satu-satu bahagian ni. Buat masa ni kita tak perlu lagi, cuma bagi tahu dulu bahagian-bahagian yang perlu ada dan perlu dihafal bahagian-bahagian ni nanti. Kita akan guna nanti di siri yang akan datang. Suami pula. Suami ni dia ada dua bahagian dia, iaitu 1/2. Apabila waktu bila dia dapat 1/2, bila dia ada keturunan, bila mati tiada keturunan, tak ada anak. Kalau tak ada anak, suami akan dapat 1/2. Kalau ada anak, dia akan dapat 1/4. Okey, macam tu. Isteri pula. Isteri kalau tak ada anak, berapa? Kalau tak ada anak, dia akan dapat 1/4. Kalau dia ada anak, dia akan dapat 1/8. Syarat lain tak ada. Itu je penting syarat tu ya. Syarat tu kena dipastikan dulu sebelum kita nak buat fatwa akan datang. Kemudian anak perempuan ya. Anak perempuan bahagian dia ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama sekali dia akan dapat 1/2. Macam mana anak perempuan ni boleh dapat 1/2 dengan syarat tak ada anak lelaki? Ya. Pertama, tak ada anak lelaki dan anak perempuan ini mestilah seorang diri saja. Satu je. Makna kata si mati tu meninggalkan siapa? Anak perempuan dia seorang je. Macam tu lah. Anak tunggal ke, dia ada anak lain tapi yang pada waktu kematian tu anak dia yang itu je hidup. Jadi dia akan dapat 1/2 jika dia seorang diri. Kemudian dia akan dapat 2/3 apabila dia berbilang. Anak perempuan ni ramai. Anak lelaki syarat tak ada. Syarat dia tak ada. Kalau ada anak lelaki, kejap lagi kita bincang. Kalau ada anak lelaki. Ya. Yang pertama 1/2 jika dia seorang diri. Dia tak ada libat ke orang lain ya. Dia ni akan dapat bahagian dia bergantung kepada siapa dia. Kalau misal kata dia seorang dapat 1/2, kalau tak dia akan menjejaskan bahagian dia lah. Okey. Jadi
Saya tutup dulu yang ni. Okey. Yang terakhir dia akan dapat secara asabah. Asabah apa yang dia dapat? Dia dapat secara asabah bil ghairi. Ya. Asabah bil ghairi. Apa maksud asabah bil ghairi? Asabah ni ada bagi 3 ya. Asabah bil nafsi. Okey. Kedua, asabah bil ghairi. Kemudian yang ketiga, asabah ma'al ghairi. Boleh nampak ke tak? Kat bawah sangat. Kat bawah sangat. Okey, tak apa. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey. Dia kat sini. Okey. Dia bahagian dia. Asabah bin nafsi. Asabah bil ghairi. Satu lagi asabah ma'al ghairi. Ini. Ma'al ghairi. Asabah bin nafsi. Kita tengok. Okey. Sekarang dikata golongan wanita akan mendapat asabah bil ghairi waktu bila dapat bila ada anak lelaki. Bila ada anak lelaki. Kalau misal kata dan anak lelaki ni juga dia akan dapat 2 bahagian. Kalau asabah bil ghairi satu lagi asabah bin nafsi. Okey. Nafsi ni maksud apa? Dia sendiri. Aku sendiri. Nafsi kan. Diriku sendiri. Macam tu. Ya. Nafsi. Dirinya sahaja. Iaitu kalau dia anak lelaki saja, golongan lelaki saja, dia akan asabah bil nafsi. Dengan syarat, bil nafsi itu maksudnya tak ada perempuan. Tak ada perempuan. Kalau nafsi. Kalau bil ghairi, bersamanya adalah dengan anak perempuan. Jadi, bahagian anak lelaki ada 2. Dia akan mendapat asabah. Asabah ni terbagi kepada 2. Satu bin nafsi dengan satu lagi bil ghairi. Tak payah nak susah nak fikirlah kan. Dia dapat asabah cukup. Kalau misalnya si mati meninggalkan siapa? Meninggalkan anak lelaki. Kalau macam tu, kalau dia tinggalkan anak lelaki, maknanya dia dapat apa? Dia dapat asabah. Asabah apa? Cumanya itu gelaran saja nak menunjukkan kalau misal kata dia hanya ada anak lelaki saja, dia akan jadi binafsi. Kalau dia bercampur dengan lelaki dengan perempuan, dia akan jadi bil ghairi. Cuma bezanya bil ghairi ini, asabah ni adalah 2 nisbah 1. Ya, 2 nisbah 1, iaitu 2 lelaki 1 perempuan. Ya, yang ini yang selalu kita pegang lah. Orang dulu-dulu kata orang lelaki dapat banyak, orang perempuan dapat sikit. Tapi kalau kita lihat daripada golongan ini, yang kita sebut ni, kebanyakan waris-waris yang boleh terima pusaka adalah golongan wanita. Ya. Jadi tak timbul masalah golongan wanita itu tertindas. Okey. Kemudian kita masuk pula ke bahagian waris kita panggil sebagai waris ganti. Waris ganti. Waris ganti itu siapa? Waris ganti kita lihat di bahagian atas dahulu, iaitu daripada golongan ibu. Okey. Kita colorkan dia. Okey. Ya. Ibu. Iaitu ibu. Okey. Ibu ni, kalau ibu tu mati, mak dia boleh dapat. Iaitu nenek. Kita panggil nenek lah. Nenek siapa? Bukan nenek ibu ni, nenek si mati. Okey? Nenek si mati. Bapa. Okey? Bapa juga dia ada orang yang boleh mewarisi kalau bapa mati. Okey? Iaitu nenek dan juga datuk. Okey? Kemudian daripada situ, okey, golongan seterusnya iaitu daripada anak lelaki. Saya buat macam ni.
Sebab patutnya tak jadi macam ni lah, sebab ada sobah ni pula kan. Okey. Iaitu daripada anak lelaki dia akan dapat cucu lelaki. Ya. Cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Makna kata anak daripada anak perempuan yang bawah ni tak boleh terima pusaka ya. Tak boleh terima pusaka. Nanti kalau misal kata kita ada orang tanya dengan kita bolehlah tanya dengan orang tu. Dia kata kita kata siapa yang mati? Si mati ni mak dia lah kata. Apa nama ni? Dia ada anak ke? Ada anak. Anak dia mati dulu. Anak dia lelaki perempuan. Anak dia seorang je ke? Tunggal contohnya kan. Jadi ada orang tanya, anak dia dapat tak? Ada orang tanya. Kalau macam tu, kalau dia duduk dekat dalam keadaan ini, maknanya anak daripada anak perempuan tak boleh terima pusaka. Ya, dia mahjub terus terdinding daripada, dan bukan kata mahjub saja, dia ni dia terkeluar daripada carta waris. Sebab dalam carta waris tak ada menunjukkan dia benda ni kat sini. Sepatutnya macam itulah. Okey. Okay. So sekarang anak yang boleh menerima pusaka adalah anak daripada anak lelaki. Ya. Sebab itu dekat dalam carta waris ini, cucu lelaki dan cucu perempuan boleh terima pusaka. Ya. Anak daripada anak perempuan sini tak boleh terima pusaka. Kemudian siapa lagi yang boleh terima? Kalau misalnya kata nak turun lagi, kita boleh pergi kepada cicit Lelaki. cicit lelaki dan juga tak nampak Dia nampak ke tak? Cicit lelaki dan cicit perempuan. Cicit perempuan. Tak nampak. Pusingkan dia lah. Okey, macam ni ya. Okay. Saya tulis semula lah. Saya tulis semula ya. Okey, si mati. Si mati, dia ada ibu, ada bapa, ada nenek. Lepas tu ada nenek, ada datuk. Kemudian dia turun ke bawah, iaitu ada anak lelaki, anak perempuan. Turun pula ke bawah, dia ada cucu lelaki dengan cucu perempuan. Okey, kat sini yang kita sebut tadi kan, iaitu cicit lelaki dan juga cicit perempuan. Ya. Kat situ. Yang ini ni adalah pasangan dia, iaitu suami atau isteri. Okey. Sekarang ni kita dah tahu waris ganti. Ya, waris ganti itu iaitu selain daripada golongan yang kita sebut yang ini, okey. Yang ini ni kita panggil waris utama. Okey. Ni waris utama. Apabila salah seorang daripada tak ada, dia akan menggantikan ya. Yang atas akan dapat akan menggantikan ibu, nenek itu akan menggantikan ya. Ini dikatakan sebagai waris ganti. Tengok waris ni berapa pula bahagian dia. Nenek ni ya, nenek ni macam mana dia boleh dapat? Dia dapat bahagian dia satu je bahagian ya. Satu je bahagian, iaitu 1/6. Waktu bila dia dapat 1/6, nenek sebelah ibu ni, nenek sebelah ibu dia boleh dapat 1/6 dengan syarat ibu mati dahulu. Ibu ni mati dahulu. Tutup ibu, barulah nenek boleh dapat. Okay. Itu waris ganti Ustaz ya? Ya, waris ganti. So maknanya Ustaz, yang di luar kotak tu semua waris ganti. Ya, Betul? betul. Ya. Yang
Yang saya sebut yang kat sini ni waris ganti. Kita tak masuk lagi waris sisi ya. Yang itu kita bincang di masa hadapan lah. Minggu depan insya-Allah. Kita tengok macam mana. Okey. Yang ini dapat 1/6 dengan syarat ibu mati dahulu. Okey. Kalau ibu masih ada, tak payah tanyalah kat sini. Kita boleh buat catatannya lah dulu. Siapa yang ada, manalah tahu kan. Tiba-tiba boleh mati pula ibu ni kan. Jadi mungkin boleh dapat kepada ibu. Ini berlaku waktu bila? Apabila berlakunya kematian berlapis. Jadi memerlukan nenek ni. Waktu bila dia ada. Okey. Kadang-kadang kita tengok ibu dah ada tak payahlah. Tapi dalam kes tertentu kita memerlukan dia. Kadang-kadang apa kata orang, kita tak sangka nenek ni boleh dapat ya. Macam tu. Adalah satu tu. Nanti kita bincanglah yang tu. Okey. Yang keduanya, nenek sebelah bapa ni ya, nenek sebelah bapa dia pun boleh terima pusaka. Syaratnya apa? Syaratnya ibu dan bapa mesti mati dahulu. Dua-dua ni kena mati. Berbanding dengan ibu tadi. Kalau ibu ni, nenek boleh terima pusaka lagi. Tapi kalau nenek sebelah bapa, dia ni takkan dapat terima pusaka selagi ibu ni hidup lagi. Jadi kalau dengan kata lain, ibu dan bapa kena mati dahululah. Baru nenek ni dapat. Kalau lah misal kata dalam waktu yang sama, ibu dan bapa ni mati, katakan aksiden, mati dalam kena bencana dan sebagainya kan. Dua-dua mati serentak, tak tahu siapa mati dulu, katakan contoh kan. Tinggallah nenek ni akan berkongsi bahagian dengan nenek satu lagi, iaitu nenek sebelah ibu dengan nenek sebelah bapa ya, akan berkongsi 1/6. Kalau nenek ni ada 2 orang, bagilah 1/6 tu bagi 2 lah. Kalau misal kata nenek tu ada 3 orang, macam baru-baru ni saya ada bagi satu soalan dekat apa ni pelajar-pelajar faraid lah. Saya bagi soalan tu, nenek tu ada 5 orang. Mula saya fikir macam mana nenek boleh jadi 5 orang kan. Rupa-rupanya nenek ni boleh jadi 5 orang disebabkan si mati ni dia kahwin 5 orang, 4 orang dengan bini dia. Bini dia 4 orang. Jadi salah seorang daripada tu dua-dua nenek ni ada. Dua-dua ni ada. Yang ada dah 3, campur 2, 5. Jadi kadang-kadang kita kata tak mustahil lah boleh dapatkan. Jangan kata mustahil, kerana dalam hukum menunjukkan bahawa nenek ni boleh terima pusaka dengan syarat ibu dan bapa mati dahulu, ataupun nenek sebelah ibu boleh dapat pusaka dengan syarat ibu mati dahulu. Dapatlah 1/6. Itu kan. Nampak macam mustahil kan? Kalau orang bini banyak boleh je. Itu kan. Okey. Selesai nenek punya bahagian. Kemudian datuk punya bahagian. Datuk ni sebenarnya dia menggantikan bapa. Ya, bapa tadi dapat apa? Dia dapat asobah. Asobah, kemudian asobah ni apa? Asobah ni adalah baki. Baki tolaklah kata orang tu bahagian-bahagian fardu, dia akan dapat asobah. Kemudian dia akan dapat 1/6, ya. Macam mana dia dapat 1/6? Dengan syarat ada keturunan lelaki kan kat bawah kan. Keturunan lelaki ke bawah. Tak kira lah dia daripada anak lelaki ke, daripada cucu lelaki ke, daripada cicit lelaki ke, dia mesti kalau ada lelaki je dia akan dapat 1/6. Kalau misal kata dia ada perempuan saja, golongan semua tak ada. Katakan macam tu kan. Semua lelaki, cucu perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dengan cicit perempuan. Tiga-tiga ni ada. Jadi dia akan dapat 1/6 campur dengan asobah. Sama bahagian macam bapa tadi. Sama je, tak ada beza pun. Kemudian dia ada satu lagi bahagian di mana mungkin mana-mana yang dah tahu tu, mana yang pernah belajar dia tahulah ni. Tapi mungkin dia kena refresh lah. Tapi buat masa yang untuk pengajian kita buat masa ni, kita tak bincang yang ni. Apa yang tu yang saya kata tu? Iaitu mukasamah. Bukan saya tak nak bincang, kita kuatkan dulu kita punya foundation kita berkaitan dengan waris-waris fardu, ya. Bahagian-bahagian fardu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dengan 1/6. Kuatkan yang itu dulu. Jadi bila dah selesai tu baru kita masuk kepada mukasamah, ya.
Mukasamah ni iaitu bila mana si datuk ni akan berjumpa dengan saudara si mati. Okey, selesai. Cucu lelaki. Cucu lelaki, kalau dia kata, kalau misalnya ada yang saya terima, ya, ada yang saya terima, dia kata, cucu lelaki tak terima ke? Kita akan tanya dia, cucu lelaki ni datang daripada mana? Adakah dia datang daripada anak lelaki ataupun anak perempuan? Yang saya terima, dia kata daripada anak puan, dia kata daripada anak perempuan. Daripada anak perempuan, kita dah sebut tadi kan. Daripada anak perempuan, warisnya tiada kat sini. Pangkah. Tak boleh terima pusaka. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan ke, cicit perempuan ke, tak boleh terima pusaka kat sini. Yang hanya boleh diterima hanyalah daripada golongan anak lelaki, cucu lelaki dan cicit lelaki saja. Kalau misalnya ada, turun ke bawah lagi. Okey? Okey, kita lihat kepada bahagian dia. Tadi kita dah tengok dah bahagian tadi kan, yang atas ni kan. Anak perempuan sama juga. Cucu perempuan, dia akan mendapat bahagian sama macam anak perempuan. Berapa bahagian dia? Pertamanya, dia akan mendapat 1/2. Syarat apa? Syarat dia, cucu lelaki tak ada. Ya? Cucu lelaki tak ada. Cucu perempuan, anak lelaki tak ada. Dan anak perempuan tak ada. 3 benda ni tak ada. Anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki. 3 ni tak ada. Tutup. Tutup. Barulah dia dapat 1/2. Okey? Kalau misalnya kata dia dapat, sekejap lagi bincang. Nanti dia bertembung ni. Okey. Kalau dengan syarat yang lain, cucu perempuan ni mesti seorang diri, satu je. Satu je. Okey. Tapi kalau misalnya dia berbilang, dia dapat 2/3. Sama tak macam dengan anak perempuan tadi? Sama macam anak perempuan. Dapat 2/3. Syaratnya apa? Sama macam syarat tadi, iaitu tiada cucu lelaki, tiada anak lelaki, tiada anak perempuan. Kemudian syarat keduanya adalah cucu perempuan ni mestilah berbilang, barulah dia dapat 2/3. Okey? Ini seorang, ini banyak. Itu banyak. Kemudian dia akan dapat satu lagi bahagian, iaitu asabah bil ghairi. Waktu bila dia dapat asabah bil ghairi? Dengan syarat pada waktu tu dia berjumpa dengan cucu lelaki. Barulah dia dapat asabah bil ghairi, iaitu 2/1, ya. 2/1. Dengan syarat lain, anak lelaki tak ada, cucu anak perempuan pun tak ada. Anak perempuan pun tak ada. Kalau anak perempuan ni kalau ada pun tak apa, sebab dia berkaitan dengan asabah. Asabah ni bila bertemu dengan cucu lelaki sahaja. Selesai. Kemudian satu lagi bahagian dia iaitu 1/6. Waktu bila dia dapat 1/6, dia dapat 1/6 apabila cucu lelaki tak ada, cucu anak lelaki tak ada, tutup dua-dua. Anak perempuan ni ada tapi seorang. Waktu bila dia dapat 1/6? Apabila anak perempuan tidak melebihi seorang. Ya? Anak perempuan sama juga dengan 1, sama dengan 1/2. Jadi, cucu ni, walaupun dia ramai, ya, walaupun dia ramai, dia akan dapat 1/6 berkongsi bahagian dengan yang ramai-ramai itu tadi. Boleh tak, Cik Azhar? Cik Muhammad Azhar, boleh tak? Kat sini dia memang dia ada complicated sikit lah, tapi bila kita belajar nanti baru kita tahu, oh macam ni rupanya dapat. Tak apa, sekurang-kurangnya kita tulis dulu bahagian dia 1/6 kat situ. Okey. Dan juga cicit cucu lelaki dia sama macam anak lelaki, iaitu asabah, dia akan dapat secara asabah. Dan begitu juga dengan cicit perempuan, sama macam anak sama macam cucu perempuan. Macam tu. Puan Siti okey? Tak dengar tu. Apa tu?
Makan durian tak ada bunyi. Ustaz, kalau maaflah Ustaz, kalau boleh Ustaz ulang balik yang 1/2, 2/3, 1/6 balik. Bahagian ni ke? Ya, Bahagian ni ke? bawah. Ni. Kanan. Okey. Yes, itu. Okey. Okey. Saya ulang semula ya. Ya. Sebab ini adalah syarat, Ini adalah syarat dia menerima secara fardu. Syarat-syaratnya adalah yang pertama sekali, cucu perempuan dia boleh terima 1/2 dengan syarat pertama tiada cucu lelaki. Cucu lelaki ni mesti tak ada. Kalau ada dia jadi asabah. Betul, masalah dia tu mesti dia ni tak ada dulu. Kemudian syarat yang kedua dia adalah anak lelaki. Kalau misalnya ada anak lelaki, cucu lelaki dengan cucu perempuan tak dapatlah sebab dia ni adalah yang dua ni adalah waris ganti. Betul. Kemudian anak perempuan ni juga syarat dia mestilah tak ada. Kalau dia ada tak boleh dapat pula 1/2 kat sini. Okey. Jadi kata contoh kat sini ada 1/2. Takkan kat sini boleh dapat 1/2? Tak boleh dapat 1/2. Ya. Jadi 1/6. Macam tu. Jadi mesti memenuhi syarat-syarat tu. Okay. Kemudian yang keduanya adalah cucu perempuan ni boleh dapat 2/3 dengan syarat dia mestilah berbilang. Ya, cucu perempuan tu mesti ramai. Ya. Dengan syarat-syarat tadilah, cucu lelaki tak ada, anak lelaki tak ada dan juga anak perempuan ni pun sama juga. Tak ada juga, dapat 2/3. Kalau sini dah dapat 2/3, okey. Cucu perempuan mahjub, ya. Kalau sini dah ambil 2/3, cucu perempuan ni kalau misal kata dia ada satu ke atau berbilang number dia ke, dia terus mahjub. Ya, tak boleh dapat lah sebab anak perempuan sudah pun menghabiskan bahagian 2/3. Ya. Jadi kat sini kalau misalnya berbilang dia dapat patut 2/3 lah dengan syarat anak perempuan ni tak ada lah. Okey. Kemudian dia dapat asabah bil ghairi apabila bersama dengan cucu lelaki. Ya. Dengan syarat lain anak lelaki dengan anak perempuan memang tak ada lah. Okey. Kalau misal kata dia ada sekalipun, biasanya anak perempuan ni lah. Kalau biasa anak perempuan ni ada, cucu lelaki dengan cucu perempuan boleh mengasobahkan masing-masing lah, 2:1 lah. Bukanlah anak perempuan ni dia akan meninding sepenuhnya, tidak semestinya. Okay. Lepas tu dia dapat 1/6, ya. Cucu perempuan boleh dapat 1/6 apabila cucu lelaki tak ada, anak lelaki tak ada, anak perempuan ni single. Satu, tunggal. Anak seorang. Maksud saya dia tu seorang diri. Kenapa dia dapat kenapa dia dapat 1/6? Syarat dia anak perempuan tu mesti seorang, dia akan mendapat 1/2, betul? Saya kata tadi anak perempuan kalau seorang dapat 1/2, betul? Kemudian kalau misalnya cucu perempuan ni, kalau dia ada, dia akan dapat 1/6. Kalau kita campurkan 1/2 dengan 1/6, dia akan menyukupkan bahagian 2/3. Sebab itu 2/3, kalau yang anak perempuan tu berbilang lebih daripada seorang, dia akan memahjubkan cucu perempuan ni. Langsung tak dapat harta pusaka dah. Sebab sudah pun dihabiskan oleh anak perempuan. Macam tu. Dan kemudian cicit perempuan pun sama macam dengan cucu perempuan. Begitu, sama je. Okey, ada apa pertanyaan yang boleh kita tu? Ya. Siti ni. Ya. Nak tanya. Tadi saya dah type tadi Ustaz kata 23 golongan tu kan. Ada yang cakap 25 golongan tu macam mana ya Ustaz? Okey. 25 golongan itu bukannya sebenarnya memang 25. 25 tu termasuklah pembebas hamba lelaki dan juga pembebas hamba perempuan. Macam mana 25? 25 lah tu yang kita bincang yang hari ni, termasuk dengan saudara seibu sebapa, saudara-saudara bapa saudara, datuk saudara semua sekali tu jumlahnya adalah 23 golongan. Tetapi
dekat dalam apa ni, waris yang boleh terima pusaka adalah 25. Tetapi oleh kerana pembebas hamba tu tidak wujud pada waktu sekarang, jadi Okey. kita lepaskan dia. Mungkin satu hari nanti bila ada pembebas hamba, ada penghambaan, baru kita masuk apa ni chapter tu kan. Sebab masa ni tak ada lagi Okey. penghambaan kan. Saya boleh kata Okey, macam okey. ni lah. Contohnya kalau misalnya penghambaan ini, apabila seseorang dia katakan apa ni tuan yang punya hamba ni tadi, dia membebaskan hamba ni tadi. Jadi kalau dia dah tak ada waris lagi, tak ada waris lain, jadi pembebas hamba itulah yang layak menerima harta apa ni hamba tu. Macam itulah secara ringkasnya. Jadi oleh kerana kita tak berlaku dalam kehidupan kita, jadi kita tak bincang lah. Jadi sebab tu kita bincang 23 saja. Okey? Okey, okey. Okey. Kemudian setakat ni okey dah ke? Sekarang ni. Boleh dah ni yang ni. Boleh. Okey, sekarang ni saya ulang balik semula, iaitu ibu ada 3 bahagian, 1/3, 1/6, lepas tu 1/3 baki. Okay. Macam mana 1/3 ni, macam mana ibu boleh dapat 1/3? Syarat dia mesti tiada keturunan ke bawah, macam tu. Okey. Tuan-tuan, puan-puan, ya. Bila kita bercakap dengan orang, kita kena cakap dengan sebab. Kita tak boleh cakap apa ni, saya boleh dapat, awak dapat 1/3. Tak mahu macam tu. Kita tak boleh cakap tanpa sebab. Jadi orang akan tanya, sebab apa dapat 1/3? Tak payah tanya saya. Jadi soalan tu, dia penanya tu, uh, kita macam seolah-olah tak ada hujah kan. Jadi 1/3, sebab apa awak dapat 1/3? Sebabnya apa ni, ibu dapat 1/3 kerana tiada keturunan ke bawah. Jadi dia pun senyap kan. Macam saya ada baru-baru ni, saya ada mengurus satu pusaka orang. Apa ni, saya seolah-olah macam saya mengajar dia pula kan. Mengajar dekat dalam kelas kan. Supaya kita nak nanti apabila dia keluar daripada majlis tu, dia boleh cerita dengan orang dia. Dia kata apa ni, mak dia dapat sekian-sekian, dia kata dapat 1/3 sebab tak ada. Jadi orang yang mendengar daripada dia tu dapat pula manfaat daripada penjelasan kita tu. Okey. Kemudian 1/6. 1/6 tadi dia akan dapat dengan syarat ada keturunan ke bawah dan juga bilangan adik-beradik ramai, lebih daripada seorang. Bapa akan dapat asobah, ya. Asobah sama macam datuk tadi, ya. Asobah bila mana datuk bapa dapat asobah apabila tiada keturunan ke bawah. Itu je syarat dia. Tiada keturunan ke bawah, bapa akan dapat asobah. Kemudian dapat 1/6 dengan syarat ada anak lelaki ataupun cucu lelaki ataupun cicit lelaki. Jadi bapa akan dapat 1/6. 1/6 campur dengan asobah apabila hanya ada golongan perempuan sahaja. Siapa? Anak perempuan, ya, cucu perempuan, cicit perempuan. Jadi kat sini je ada. Anak lelaki, cicit lelaki dengan cucu lelaki tak ada. Jadi dia akan dapat cara 1/6 campur dengan asobah. Kemudian anak perempuan ni tadi sama macam ni juga cucu perempuan. Okey, saya tulis balik semula. Dia akan dapat 1/2 jika seorang diri, dengan syarat lain tiada anak lelaki. Kemudian kalau dia berbilang ramai adik si matinya ada 3 orang anak perempuan, macam mana? Dia dapat 2/3 sebab dia lebih daripada seorang. Kemudian dia akan dapat cara asobah bil ghairi apabila dia bersama dengan anak lelaki. Begitulah. Golongan lelaki dia akan dapat asobah. Macam tu. Okey. Jadi di sini adalah bahagian-bahagian yang kita kata yang mengikut hukum, ya, yang datang daripada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Ya, inilah bahagian-bahagian dia. Okey, tak ada masa lagi, ada sampai ke 10 5 minit. Boleh lagi tak? Saya tambah lagi ni. Boleh lagi? Ke apa ni, nak kena ulang balik benda ni. Macam mana? Ya.
Ya, Syed Muhammad Azhar. Tak, yang tadi anak lelaki dan anak perempuan. Kalau dia anak perempuan tunggal, ya, dia dapat setengah. Betul. Kalau anak perempuan tu ada saudara perempuan lagi, dia dapat 2/3. 2/3. Tapi Cik Azhar macam ni. Dia syarat dia pada waktu si mati tu ada berapa yang hidup? Mhm. Dia tak termasuk dengan yang mati. Saya bagi contoh kan. Contoh macam diri saya sendirilah. Diri saya iaitu mak saya mati dahulu daripada mak dia. Maksud nenek saya lah kan. Jadi Okey. jadi saya masa dulu saya tak mahir sangat kan Faraid ni. Jadi saya tertanya-tanya lah kan, takkanlah aku tak dapat kan. Cucu katakan kan. Cucu takkan tak dapat. Tapi bila bila berlaku je kematian, okey, memang kebetulan pula mak dia maksud nenek saya tu mati kemudian daripada mak saya. Mhm. Jadi dahlah cucu ni tak dapat. Kan? Pergi pula kepada orang lain. Saya bagi contoh macam ni lah. Ini kita panggil sebagai kematian berlapis. Tapi taklah apa ni. Itu contoh macam ni. Saya bagi contoh-contoh diri saya ni sebenarnya. Si mati. Okay. Si mati meninggalkan 4 orang anak. Okay. Lelaki, perempuan. Ni saya. Perempuan. Okay. Meninggalkan siapa? Suami. Kemudian dia ada ibu. Yang si mati ni mati pada tahun 2006 Februari. Yang ini mati 6 bulan lepas tu. Katakanlah Julai lah katakan. Julai 2006. Jadi sekarang ni mak saya ni bila dia mati, dia boleh terima anak-anak dia boleh terima pusaka daripada ni. Tapi bila nenek saya ni mati pula, Masih ada? nenek saya ni mati dah. Mati 6 bulan selepas daripada dia meninggal. Okey. Sebab yang ni Februari 2006, yang ini Julai 2006. Beza 6 bulan. Okey. Okey. So Okey. sekarang ni harta yang dimiliki oleh nenek saya tak turun kepada semua cucu-cucu dia ni. Kerana nenek Perempuan. saya sebab anak daripada anak perempuan yang mati dahulu tidak termasuk dalam carta waris. Jadi jadi dekat sini kita boleh nampaklah bahawasanya kalau kita belajar ilmu faraid itu, maknanya si nenek ni, si mati ni dia boleh buat sesuatu kepada cucu dia sebab tak ada orang lain lah. Kebetulan pula mak saya tu adalah tunggal. Kan? Dia seorang je ada. Jadi ramai orang buat anggapan dia kata tak ada pergi tempat orang lain dah. Dia kata pergi ke cucu-cucu ni lah. Rupa-rupanya tak dapat kepada empat-empat ni, tak dapat semua. Macam tu. Tapi oleh kerana nenek saya ni dia belajar kot agaknya Faraid kan. Dia bagi bahagian dia kepada saya. Tu tiba-tiba saya jadi kaya kan. Taklah gurau je gurau. Inilah yang sebenarnya bila kita belajar kan, kita tahu rupanya kita tak boleh terima kesian cucu ni kan. Aku jaga cucu ni kan, tapi tak ada bahagian dia kan. Jadi tak apalah. Jomlah kita, ini kisah benar ni sebenarnya. Nenek saya kata, jomlah kita pergi dekat pejabat pusaka kata, tukar nama ni kata. Sampai dekat pejabat pusaka, pegawai pegawai tanah tu kata saya, DO tu kot kata salah saya. Dia kata, Makcik sedar tak ni perbuatan makcik ni? Sebab dia nak bagi kita faham ya, bahawasanya dia beri tu atas dasar ikhlas dia. Ya. Makcik tahu tak ni siapa ni? Ni cucu Jaharuddin kan. Ni nanti makcik nak bagi semua bahagian ni kepada cucu makcik ni. Betul kata nenek saya. Maknanya dia jelas bahawasanya dia memang nak beri kepada pemilik kepada cucu ataupun kepada waris yang dia nak beri itu. Jadi mudahlah sikit kalau tahu. Kalau tak tahu tu yang jadi masalah. Jadi kita kata jadi benda yang susah di masa hadapan kan. Ustaz, yang ini dikir hibah ke Ustaz? Kes ini Ya. kes ini betul hibah. Dia kira hibah tu adalah hadiah lah. Hadiah ibu nenek kepada cucu dia yang tak boleh terima pusaka. Ya, Okey. tapi
hibah ini mestilah melalui rukun. Rukun. Alang-alang kan kita Nama beritahu. hibah mutlak kan Ustaz? Ya. Ini nama hibah mutlak kan? Ya, ya. Dia syarat rukun-rukun dia mesti dipenuhi. Pertamanya ada 4 rukun. Yang pertama sekali adalah pemberi harta, penerima harta. Kemudian tu harta yang nak diberi tu ada. Yang keempatnya adalah ada ijab dan kabul. Pada ijab dan kabul itu berada di pejabat tu lah. Pejabat tu ada ucapan kat situ. Jadi selesailah masalah tu. Dan kadang-kadang apa yang berlaku di sini apabila orang dia beri pada waktu hidup tetapi tidak mendokumenkan perbuatan tersebut. Jadi boleh dipertikaikan kesahihannya. Betul ke ni bagi kan? Padahal tentang kau je ni, saya saja ni kan buat-buat cerita. Katakan kau ni macam-macam lah. Semua sangkaan-sangkaan jahat kan. Padahal betul lah tu, tapi kita tak dengar. Jadi kata untuk guru saya Ustaz Wan Abdul Halim kata, biarlah kalau misalnya kita buat bersekali dengan undang-undang sekali, buatlah dokumennya. Lengkapkan sekali. Bukan saja bercerita dekat rumah, tetapi bercerita dan dengan action sekali. Jangan tinggalkan perkara itu setakat macam tu je. Boleh tak tu? Menjawab ke soalan tu? Tak pasal-pasal cerita sendiri kan. Tapi kisah benar nak macam mana kan, nak memahamkan orang kan. Okey. Ada lagi pertanyaan? Kita dah masuk waris utama, waris ganti kita dah masuk. Selepas daripada ni kita masuk pada waris sisi. Waris sisi iaitu Ustaz, waris ganti ni nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa dengan datuk 3 kan? ya. Lepas tu cucu. Cucu dan cicit daripada anak lelaki ataupun cicit daripada cucu lelaki turun ke bawah macam tu. Semua turun ke bawah lah. Ya. Jadi Macam ni kalau lah. Macam ni kan. Kalau kita kata cucu daripada mana? Kalau cucu daripada sini macam kes saya lah. tak dapat lah. Tak dapat lah. Kadang-kadang orang kata pasal apa tak dapat, kan kami cucu juga. Betul, dia tu cucu tapi daripada keturunan lain. Macam saya ni, ayah saya tu lah, dia bukan keturunan daripada dia, daripada orang lain. Sebab tu dia tak boleh dapat. Jadi maknanya sampai kita kira sekarang ni sampai cicit je lah Ustaz kan? Boleh. Kalau misalnya tak ada lagi, boleh masuk Sampai lah, ke bawah lagi lah. Kalau lepas Tapi cicit semua apa dari cuit saya pun tak tahu cuit ke puit ke tak tahu lah. Tapi dia turun ke bawah lagi kalau nak cari. Sebenarnya nak carilah. Kalau yang daripada 23 golongan itu hanya sampai dekat cucu saja. Okay. Tak termasuk cicit. Cicit ni kalau kita nak turun lagi, daripada kita nak bagi orang faham, kalau dia turun daripada cucu lelaki. Kalau dekat nak turun lagi cicit ni nak turun lagi, turun daripada cicit lelaki, turun ke bawah. Okay. Macam tu. Okay. Alright. Ya. Ustaz, saudara sebapa lelaki macam mana Ustaz? Saudara ibu bapa lelaki, Okay. saudara sebapa itu ganti juga ke? Itu kita tak panggil waris ganti, itu kita panggil waris kedua. Okey. Waris kedua ataupun waris sisi ataupun dalam bahasanya kita waris panggil sisi. hawashi kita panggil. Okay, Dia waris duduk dekat sisi. sini. Dia duduk dekat kawasan ni. Saudara seibu sebapa ada 2 orang lelaki. Sebenarnya dah ada dah. Kita dah bincang dah hari tu. Cumanya saya tak nak fokus lagi sebab kita biar kita habis satu-satu kat kawasan ni kan. Kalau kita campur semua sekali, pening tu. Ramai orang pening. Jadi saudara sebapa ada lelaki. Satu lagi Ustaz. Cicit perempuan tak mewarisi kan? Turun. X. Okay. Dia semua cari belah lelaki sahaja. Daripada lelaki dan daripada keturunan lelaki dan lelaki sahaja. Kalau macam ni, kalau misalnya daripada cucu lelaki tu, cicit perempuan dapat lah. Sebab dapat juga. Kan? Anak dia kan?
Alright. Oh, anak dia. Anak dia laki ke perempuan ke? Dia ada 2 jantina je, laki dengan perempuan je. Alright. Okey. Kalau misal kata kat sini anak laki, cucu laki dengan cucu perempuan boleh dapatlah terima pusaka. Macam tu lah. Tapi anak daripada dia tu tak dapat lah. Anak daripada cucu perempuan tu tak dapat lah. Ya. Kalau Alright, misal faham. kata daripada tu memang tak boleh terima pusaka. Sebab kita boleh kata macam mana, dia bukan daripada kalangan waris. Dia dekat carta pun tak ada. Kita nak letak mana dia tu? Kita pun tak tahu nak letak mana dia. Okey. Minta maaf lah kalau cerita ni Ustaz agak cerita panjang. sikit lagi tentang pusaka datuk, Ustaz. Kalau boleh Pusaka cerita sikit lagi datuk tentang yang ni. pusaka datuk. Ya, datuk. Yang atas ya. Okey. Sebenarnya datuk ni dia adalah waris ganti kepada bapa. Apa sahaja apa yang diterima oleh bapa akan diterima oleh datuk, kecuali perbezaan dia ada satu, iaitu mukasamah. Mukasamah ni iaitu bagi sama, ya. Bila dia bertemu dengan saudara seibu sebapa, saudara sebapa, dia akan memberi orang tu kadang-kadang dia akan dapat 1/3 mana yang lebih baik untuk datuk, 1/6 mana yang lebih baik untuk datuk, ataupun mukasamah yang mana yang lebih baik untuk datuk. Cuma yang ini ni kita tak bincang lagi lah, lambat lagi nak bincang ni, sebab yang ini ni kalau kita bincang yang ini, yang basic ni semua hancur. Macam tu, semua habis. Tapi apabila kita boleh kata macam ni lah, okey, apabila ada bapa, adik-beradik semua terdinding. Nanti kita akan bincang apa ni minggu depan, insya-Allah kita masuk dekat sebelah sini. Okey. Macam tu. Jadi apa nama tu, kaedah dia sama macam bapa datuk ni tadi. Boleh tak tu, cikgu? Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih, boleh. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Okey. Lain-lain dia nak tanya ke? Kalau dia naik lagi, okey, kebetulan lah kan, katakanlah nenek ni mati dah kan, dia boleh naik lagi. Kalau nenek jadi nyang lah kan. Nyang. Okey, nyang. Boleh naik perempuan. Kalau ada. Tapi biasanya sampai nenek je lah. Kalau kes macam ni Ustaz, dikira macam mana ni kalau nyang dia? Sama juga nenek kena mati dulu. Kena mati pula. Ya, sama. Nenek kena mati. Bukan setakat nenek mati, ibu pun mati. Baru nyang dia dapat. Okey. Tapi Dah jangan tak ada dah Ustaz. saya pernah jumpa satu kes dekat kampung saya, orang tu umur dia 109 tahun. Anak perempuan dia mati dah. Anak perempuan semua mati dah. Anak yang paling bongsu dia je hidup lagi. Jadi apa ni, lepas tu yang si mati ni tadi, anak perempuan dia tu mak dia boleh pula pusaka daripada anak perempuan dia tu. Macam tu lah. Boleh tak naik. Ada pula cucu dia tu mati. Nak cerita kan. Macam ni cerita dia. Saya pendekkan je lah cerita. Boleh macam mana nyang tu boleh dapat kan. Kalau tak salah saya lah. Cerita. Si mati. Okay. Si mati ni cucu. Dia ada ibu. Ibu dia ni bapa ni mati dahulu, lama dah mati. Ibu dia ni mati juga dah. Ya. Mati, kalau tak salah saya, dia mati 2 tahun lepas rasanya. Lebih kurang dalam umur 70 tahun rasanya. Ibu ni. Okey. Ibu dia ni, dia ada adik-beradik. Dia adik-beradik ibu ni ada seorang sajalah. Okey. Iaitu seorang lelaki. Yang kalau tak umur dia, lebih kurang dalam, apa umur dia? Lebih kurang dalam, sekarang 40 lebih dah kot. Lebih kurang 45 lah katakan. Ibu ni, nenek ni, bayangkan kat sini. Nenek ada kat sini, nenek ni mati, saya tak pasti. Rasa macam mati dah rasanya. 109 dia punya tu. Tapi kalau misal kata dia kat sini, kan, yang ini kalau anak dia, kalau misal kata dia ada anak lagi kat sini mati, macam mana? Kat sini, kematian. Cicit dah. Dah cicit dah ni. Yang cicit ni pula boleh dapat.
Nampak tak? Dia tak bergantung kepada dia ni, dia bergantung kepada harta dia ni. Dia ni pergi ke sini. Yang ini perempuan, ni ibu kan. Ibu ni pergi pada ibu ni. Mati dah semua ni. Ni mati. Ini hidup lagi 109. Tak pasal-pasal dia ni dapat 109. Memang ada lah. Okey. Memang ada lah berlaku yang kes-kes yang macam tu kan. Jarang-jarang jumpa lah. Kan sama juga macam muka sama. Muka sama pun sama juga. Bukan selalu jumpa kes-kes macam tu. Sebab tu kena buat carta waris tu kan Ustaz Ya, betul. Carta waris ni bila kita bercakap dengan orang, kalau boleh kita elakkan daripada kita cakap mendengar je. Kita tulis kat situ. Jadi bila kita lukis, kita boleh nampak, ni tak tanya lagi ni. Tanya dia, ada tak ada. Sebabnya saya ada satu kes saya terima. Sekejap saya tu. Okay. Ambil masa sikit saya ambil daripada WhatsApp. Kalau ada lagi lah. Ada orang tanya saya baru-baru ni. Jadi saya rasa patut Kena share. Kena share juga ni kan. Okey. Ni dia. Boleh nampak juga tu. Terus share. Boleh nampak tak? Positif. Boleh. Tapi macam silau-silau. Okey, boleh nampak sikit. Saya kurangkan dia punya cahaya. Okey. Tengok harta siapa? Kita tengok harta dia si mati ibu. Silau. Okey, nampak kan? Okey. Okey, si mati ibu mati tahun 84. Okey. Anak dia ada 2 orang, anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki bukan. Kalau Ustaz tutup lampu boleh nampak kot. Tutup lampu Lampu kamera tu. Lampu kamera bertulis tu. Ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh juga. Allah Akbar. Okey, saya lukiskan. Saya lukiskan kalau macam tu macam saya seorang je nampak kan? Okey. Ini kes kematian berlapis, orang tanya ke saya. Okey. Dia kata siapa? Dia kata si mati. Okey. Si mati ni ibu mati pada tahun 1984. Dia ada 2 orang anak. Anak lelaki mati tahun 1999. Satu lagi anak lelaki mati 1979. Okay. Kemudian daripada anak lelaki ni tadi, dia ada cucu lelaki, cucu perempuan dan cucu lelaki yang mati pada tahun 2005. Okay. Kemudian daripada anak lelaki ni yang mati tahun 1979 ni tadi ada iaitu cucu perempuan mati tahun 2003, cucu lelaki mati 2015 dan cucu perempuan mati 2018. Dan cucu perempuan yang mati tahun 2003 tu dia ada
2 lelaki dan 4 perempuan anak dia. Okey. Yang ni pun sama, 3 lelaki, 4 perempuan dan cucu perempuan mati tahun 2018, ada 3 lelaki dan 5 perempuan. Okey, soalan dia, ada tak nak tanya apa-apa kat sini? Daripada soalan ni, ada apa-apa nak tanya tak? Soalan lengkap ke tak? Kalau misal kata, kalau kita ada orang minta tolong, kita tanya, kita kira kan. Ada benda nak kita nak tanya tak? 3 lapis mati. Dah tentu dia ada pertanyaan tak? Okey, tak apa. Kita nak pendek makan masa supaya semua orang dapat manfaat daripada ilmu ni. Kita cerita balik. Kita kata ibu ni mati pada tahun 1984. Pada 1884 ni sebenarnya anak lelaki dia yang sulung tu mati dah. Dia mati dulu daripada ibu ni. Mana tahun 1979 dah mati. Maknanya sekarang ni anak daripada anak lelaki ni semua tak boleh terima pusaka. Betul tak? Betul. Okay. Kerana apa dia tak boleh terima pusaka? Sebab dia dah mati dulu. Dia mati 1979. Jadi ada pertanyaan. Tak perlu tanyalah sebab kau dah mati tu memang tak usah tanyalah. Okay. Kemudian kita pergi kat sini. Anak lelaki. Anak lelaki dia mati tahun 1999. Dia tinggalkan 2 lelaki, 2 perempuan. Okay. Soalannya sekarang ni, ada tak benda nak tanya kat sini? Jawapan dia, kita kena tanya. Sebab sekarang ni, apabila ibu ni mati pada tahun 84, harta boleh ke siapa? Dia boleh semua kepada anak lelaki ni. Dia dapat kaedah apa? Asobah kan? Asobah binafsi kan? Dia dapat semua bahagian ni tadi. Sekarang ni, orang yang perlu kita tanya adalah isteri. Ada tak isteri? Ada orang kata kan. Dia kata isteri tak boleh terima Ustaz. Sebab apa? Dia bukannya waris kepada si mati. Betul. Dia bukannya dapat daripada ibu, tapi dia dapat daripada suami dia. Pentingnya isteri ni kita tanya dia mati dulu ke, ada isteri ke tak? Sebab isteri kalau ada, dia akan dapat 1/8 sebab dia ada anak kat sini. Kalau tak ada masalah. Kalau misal kata kat sini isteri dia ada lebih daripada seorang, so macam mana? So dia akan berkongsi bahagian itu mengikut berapa orang yang ada lah. Jadi saya tanya balik dekat orang tu. Saya kata, isteri ada tak? Ustaz, dia kata, isteri tak boleh pusaka ibu. Saya kata, saya tak kata harta ibu. Saya kata harta tu dah Harta suami dia. Ya, harta suami dia. Masa ibu ni mati tahun 1984, harta tu semua boleh ke dia. Jadi laki dia ni mati tahun 99. Jadi isteri hidup ke tak? Saya mana tahu. Kalau misal kata dia tak beritahu, saya mana tahu. Jadi kalau misal kata dia tutup cerita pasal isteri dia ni, maknanya anak beranak dia ni makanlah harta. Makan harta batil. Makanlah harta si isteri tadi. Tapi benda tu biasanya kita cuba elakkan lah benda tu kan. Jadi si isteri ni tadi perlu kita tahu keadaan dia. Kadang-kadang isteri tu mana tahu dia nak guna ke duit tu, mana kita tahu kan. Tapi di hukum dia boleh terima pusaka bukan daripada si ibu tetapi daripada anak lelaki yang mati pada tahun 1999. Daripada suami dia. Ya, suami dia punya. Setakat tu lah. Ada 1/4 saya. 1/8. 1/8 sebab dia ada anak ni. Dia ada anak. Sebab kita kata kalau misalnya kat sini kan, si suami ni, si isteri ataupun suami, dia akan mendapat, tengok ni, kalau misalnya yang pertama sekali, suami akan dapat 1/2 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, dia akan dapat 1/4. Separuh daripada tu. Isteri, kalau tak ada anak, 1/4. Kalau dia ada anak, 1/8. Separuh daripada 1/4 tu. 1/4. Ya, macam tu. Jadi tengok balik lah. Kalau misal kata tengok si mati tu ada anak kan. Katakan si mati dia ada anak dengan perkahwinan terdahulu. Dikira sebagai ada anak lah. Bukannya dikira sebagai tak ada anak. Okey, contohnya macam ni lah. Okey. Contohnya sekarang si mati, kahwin dua kali.
Okey. Isteri 1, kemudian dia kahwin dengan isteri 2. Dengan isteri 1 mati dahulu. Lepas tu tinggal isteri yang kedua. Dengan isteri 1, dia ada anak seorang lelaki katakan. Dengan isteri kedua tak ada anak. Kita nak kategorikan dia sebagai apa? Dia ada anak ke tak ada anak? Dia Ada walaupun anak. dia kira sebagai ada anak lah, walaupun dengan perkahwinan yang terdahulu. Macam tu. Jadi isteri dia dapat berapa? Isteri dia akan dapat 1/8. 8. Sebab ada anak tadi. Kata, ini bukan anak saya. Memanglah bukan anak dengan isteri kedua, tapi anak dengan isteri yang pertama. Macam tu. Okey. Okey, siapa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waris ganti ini maksud waris utama meninggal dunia sebelum arwah semati. Ya. Okey. Waris ganti adalah waris yang menggantikan waris utama apabila dia mati, kemungkinan besar dia boleh menggantikan. Macam tu. Ya, dia boleh menggantikan. Lain-lain ada pertanyaan tak? Bagus perbincangan kita malam ni kan. Saya pun naik semangat kan. lama tak bincang apa benda-benda macam ni kan. Contoh yang Ustaz bagi tadi kira pusaka berlapis lah Ustaz ya? Ya. Tapi insyaAllah sebenarnya kelas ini memang saya nak jadikan cikgu dan rakan-rakan semua ni akan jadi trainer pula sebenarnya macam tu. Bukan setakat pergi kuliah dengan gitu habis-habis gitu ya, tak. Maknanya nanti akan boleh bagi tunjuk ajar pula ke orang lain. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Memang InsyaAllah. sebab tu kita tengok saya punya method saya sangat beza dengan yang saya pergi ngajar dekat Semenyih kan, cikgu kan. Beza saya punya method. Kali ni saya fokuskan kepada 3, iaitu nasab, fatwa dan juga matematik. Jadi 3-3 ni fokus. Nanti akan ada sampai satu masa kita akan bincang berkenaan dengan kematian berlapis. InsyaAllah daripada siri yang berikutnya. Ya Ustaz, bagus. Kan. Macam tu lah. Lain-lain ada pertanyaan tak? Jawab Azhar, okey. Orang yang selalu tanya ni, saya selalu kena tanya dia. Saya baru belajar Ustaz. Tak apa, tak ada masalah. Orang yang baru belajar, dia mudah dapat berbanding dengan orang yang dah belajar. Kan orang yang belajar ni kadang-kadang alah malaslah nak dengar kan. Itu kekangan bagi orang yang dah belajar. Kalau bisa orang tak belajar ni dia tekut, benda ni ulang lagi. Kenapa mesti ditekankan? Sebab itulah basic kepada faraid. Macam tu. Terima kasih Ustaz. Okey. Lain-lain tak ada apa tak? Kau nak tambah lagi insya-Allah apa? Kau ada nak tanya lagi dalam situasi yang kita bincang ni insya-Allah. Yang mana-mana lagi? Ada? Okey. Kalau tak ada tu pada minggu hadapan ni mula kita raya haji kan. Jadi kita tengoklah kalau misal kata saya ada kesempatan saya akan bagi link dan jangan miss kelas ni. Saya minta sangatlah sebab saya ada kalau kita tengok dekat dalam WhatsApp dengan Telegram ada orang kata saya mengajar secara percuma aje. Memang tujuan dia bukannya kita nak duit sebenarnya kan, nak bagi ke apa kata orang tu ilmu ni Faham. kepada orang yang betul-betul orang yang ada kat dalam ni. Saya ingat berkerat je ni kan. Tapi orang yang ada dekat dalam ni adalah orang yang betul-betul nak belajar. Kan kalau misal kata orang tak nak belajar, dia dah left awal lah, kata apa cerita ngarut. Sebab dia orang tak faham konsep method yang saya tengah guna sekarang. Dan saya alhamdulillah yang saya guna method yang saya guna sekarang ni saya dah menghasilkan 2 orang yang mahir dalam pengiraan. Jadi yang selebihnya tu tuan-tuan dengan puan-puan kena cari pergi bertalaki dengan guru lah. Maksudnya macam kelas-kelas biasa tu lah. Sebab apa kat situ dia ada foundation, dia ada tu. Itu dia. Ada orang tu. Haji Din dengan Ustaz Umar. Ini ada orang yang saya maksudkan tadi kan. Adalah orang yang saya alhamdulillah saya cipta dan diorang
sangat cepat tangkap dalam pengurusan harta pusaka. Kalau tak salah saya lebih kurang dalam 10 ataupun 11 ataupun 12 kali, bawah 15 kali perjumpaan, diorang dah mahir dah. Macam tu kan. Allah. Moga-moga kita nak orang yang mahir, kita tak nak orang yang kata orang tu kejap masuk kejap tak masuk. Jadi saya harap sangat dah supaya rakan-rakan yang ada kat dalam ni terus istiqamah dalam kita nak memartabatkan ilmu farid. Tak ada orang lain lagi nak belajar. Ini je orang ni apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 12 14 15 16 orang je yang minat. Orang lain tak minat. Kan? Sebab tu kelas ini tertutup. Sebab saya tak open pada orang lain. Mana-mana yang datang kemudian mesti dia orang tak boleh masuk dah, tak boleh ikut dah kelas ni. Sebab yang orang ni je yang apa kata orang tu kena teruskan. Macam tu. InsyaAllah semoga InsyaAllah. Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Minta maaf atas kekurangan ya. Saya ni pun kata orang kita cuba yang terbaik lah. Okey. Jadi untuk itu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila alladziina amanu wa amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Mungkin. hasanah. Ustaz Muhammad Fauzi, ada Ustaz? Saya Orang terror dah ni. Saya alhamdulillah saya guru faraid kat Indonesia. Ya. Dan saya kira faraid tak macam ustaz. Tak, saya rasa Ustaz lagi itu. Saya faraid saya berjadual. Faraid saya buat berjadual, saya pakai jadual. Dan hingga hari ini saya ada kira faraid berjadual ada 270 lebih dah kes. Termasuk yang saya pernah kira sampai 6 lapis. 6 lapis, alhamdulillah. 6 lapis. Nanti boleh share 6 lapis kat tu, sini nanti 6 insya-Allah. lapis tu 8 jam setengah doktor. Tu. 8 jam setengah kira dan menggunakan retai A4 10 helai sambung. Ya. Ustaz dah belajar berkaedah gunakan Excel? Saya tak guna Excel. Excel saya guna hujung. Ya. Saya guna Excel bila saya nak campur harta saja. Jadi sebenarnya pada pendapat saya lah kan, ini pandangan saya, kalau kita gunakan Excel sebenarnya kurang daripada setengah jam settle. Saya pernah buat, kalau tak salah 19 lapis saya pernah buat. Jadi mungkin kita share lah kot ilmu ni tadi. Ya. Jadi Ustaz boleh guna. Hello, sharing. Hello. Tuan Haji Fauzi sharing sekali, bagus. Ya. Saya pergi juga jumpa dengan Ustaz Wan Halim. Ya. Wan Halim kan pergi berguru sekejap macam tu lah. Ya. Itu memang tok guru kita dah tu sebenarnya. Kemah. Tak kemah. Rasa syukurlah kerana saya nak tengok saya Ya. Saya pernah nampak ni Ustaz Muhammad Fauzi, sebab ada orang guna nama Ustaz. Dia nak cuba tipu saya. Dia nak pinjam duit daripada saya. Gunakan nama Ustaz. Betul. Memang ada skema. Lepas tu dia tanya saya. Okey. Dia kata tuan tak kenal ke dengan Muhammad Fauzi, Muhammad Tahir? Saya kata saya tak kenal. Saya kata start daripada tu saya cari siapa sebenarnya yang disebut. So Dr. Jahadin, saya ada hantar satu jadual 6 lapis yang saya kira. Saya hantar ke handphone. Boleh insya-Allah. Mungkin Saya pakai Word. Oh, pakai Word. Lagi hebat lagi. Ada saya hantar yang saya pakai Word. Saya suka paksa kepala fikir. Saya tak mau Excel fikir untuk saya. Saya nak saya fikir. Cuma ada setengah ustaz-ustaz ni dia ada satu guru saya lah.
dia kata, oh Ah, ada lagi yang powerful, dia kata kan, kena pakai Excel kan. Jadi saya kata, apa yang powerful ah. ni tu kan, bila saya selidik, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia pakai apa kata orang, command je. Command yang tertentu, ada 2 command Mm-mm. yang akan guna. Tapi nanti kita akan share, saya akan share kepada Ustaz dan Mm-mm. semua-semua yang ada sini bila sampai waktu Ya, command tu ya. berlapis tu nanti kan. Dan dia sangat powerful, Ya, ya. sangat membantu kita di masa hadapan, insyaAllah. Okey. Oh, tengok ramai Elok Terima share kasih. tu, share tu. Kita pun nak tengok macam mana guna words ni. Tu hantar dah kat Dr. Jahadian tu. buat masa ni Cuba tengok dalam handphone. dekat dalam handphone Allahumma salli Dalam handphone. kau ini untungnya kita buat kelas ni kan, jumpa banyak guru kan. Mm. Alhamdulillah. Okey. Ini apa ni, kalau ikutkan kat sini, yang ini pakai Word ni semua ni. Ya, semua word. Ah. Dan yang terbaru saya akan buat carta. Saya akan buat gambar rajah keturunan. Gambar rajah keturunan. Kalau saya buat, saya apa ni ikut keselesaan kita masing-masing kan tak. Saya lebih suka Ah. pakai Excel tu, senang dia apa ni kita akan sumkan semua sekali dekat sana tu kan. Cumanya beza dia yang saya boleh bagi tahu sekarang, iaitu apa ni kematian berlapis ni yang kalau kita gunakan Excel, kita tahu kita tak perlu nak kecilkan dia lagi. Masalah kita kalau dah sampai contoh macam Ustaz Wahadah Halim, dia pernah kata sampai 90 lapis. Yang masalah dia adalah kita nak kecilkan yang belakang tu. Berapa sebenarnya yang kita nak kecilkan? Kan? Dr. Jahadian, saya kongsi sikit lah. Saya Ya. kira-kira kadang-kadang ilmu faraid ni anak murid bagi kat kita. Anak murid bagi kat kita, sungguh. Saya kira pecahan yang jenis berlapis sampai 2 juta. Anak murid saya berjaya jadi kurangkan 1 juta. Saya tanya, kamu ambil di mana? Ambil buku Ustaz Wan Halim. Kemudian saya pergi jumpa Ustaz Wan Halim. Lepas tu dia pun doktor saya semua. Dia ada kiraan cara silang. Kira cara silang. Kalau isi macam ni tu lah. Yang ini apa dia ni? Memang kecil. Yang ni Ustaz pakai kaedah silang ke tak ni? Saya pakai silang jika mencukupi syarat-syarat silang. Yang mati tu dia dapat genap. Asal masalah baru juga genap. Baru boleh dia ada 3 syarat. Okay. Kalau tak cukup 3 syarat dia pakai darab je. Ya ke? Oh, itu ilmu juga tu. Masya-Allah, masya-Allah. Tengok Puan Rosinah, alhamdulillah kat sini kan kita ramai guru-guru kita kat sini kan, kita belajar kan, tambah-tambah. Tapi tak apa, insya-Allah apa ni kalau apa yang sepengetahuan saya, Ustaz Wahadah Halim dia tak suka pakai teknologi. Dia suka pakai kir tangan. Kalau kita pergi dekat pejabat tu macam tu kan. Ya. Satu kertas kajang tu kata besar semua ditulis kat situ kan. Tapi saya sangat minat dengan Ustaz Wan Halim. Dia guna otak apa semua kan. Tu apa ni, jadi insya-Allah lah mungkin apa ni akan datang kita boleh sekali lagi kau pergi jumpa dengan dia kan, sebab saya kat sini dekat je dengan dia dan apa ni selalu berhubungan dengan dia kan, tapi mungkin akan datang kita boleh jumpa sekali kot, akan datang dia duduk di Manit kan. Duduk di mana? Saya duduk kat Gong Badak je. Tak jauh lah dengan dia kan. Macam tu. Pergi rumah Ustaz Wan Halim, dia bagi rumah sebuah sebelah. Rumah komedi dia tu kan. Okeylah, insya-Allah. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Ustaz kerana sudi datang. Sebab ini kita cerita basic je untuk bagi ramai orang faham supaya ada pelapis kita. Kita ni nampak gaya macam nak kena mati awal sebenarnya ni. Sebab je antara satu ilmu yang akan diangkat oleh Allah SWT kan. Jadi
cara dia pertama orang tak minat, yang keduanya dimatikan kita ni Ustaz. Jadi sebelum kita Ya, mati ya, kita ya. sebarkan dulu kepada orang ramai. Semoga ilmu ni tadi boleh berkembang biak kan. Jadi tak ada lagi dah orang lagi nak kata, kenapa tak buat hibah, kenapa tak buat wasiat, kenapa tak buat ni, kenapa orang takutkan orang ni. Jadi kita tak nak lagi dah perkara-perkara itu berlaku insya-Allah. Okey Ustaz dan lain-lain insya-Allah. Okey nah. Kita tangguh lagi sekali ya dengan tasbih kafarah dan yusat. Ya. Subhanakallah wa bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Dr. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah.